Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 10 akan bentangkan laporan akhir isu semasa, iaitu isu bunuh diri menurut agama Islam dan agama Buddha. Okay. Pengenalan tentang isu bunuh diri ini, sebagaimana kita maklum, isu bunuh diri ini bukan lagi perkara asing dalam masyarakat seluruh dunia hari ini. Kita tengok banyak kes-kes yang berlaku. Seperti mana sebagai contoh saya ambil di Malaysia pada 2019, 26 November, laporan daripada Astro Awani yang mana kes seorang lelaki rentung dalam kebakaran di sebuah apartmen di Taman Meru Impiana yang dipercayai mengalami masalah kemurungan sebelum ini. Masa juga sebelum ini pernah mencuba untuk bunuh diri. Okey, berdasarkan statistik daripada WHO, World Health Organization, lebih daripada 800 individu membunuh diri setiap tahun atau satu nyawa setiap 40 saat. Kematian tinggi dicatat berlaku di kalangan mereka yang berusia di antara 15 sehingga 29 tahun. Jadi isu ini merupakan isu berat yang mana kita perlu tangani supaya dia tidak menjadi trend dalam golongan masyarakat pada hari ini sebagai langkah pintas untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi laporan ini adalah untuk meninjau dan membincangkan tentang isu bunuh diri ini daripada pandangan dua agama, iaitu agama Islam dan Buddha. Okey, seterusnya. Seterusnya, faktor-faktor berlaku isu bunuh diri. Terdapat pelbagai faktor yang boleh mendorong seseorang pada isu bunuh diri. Antaranya ialah penyalahgunaan dadah atau arak, masalah kewangan seperti hutang, ketagihan perjudian dan penyakit jiwa seperti trauma dan kemurungan yang melampau. Faktor utama kes bunuh diri iaitu masalah kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Kemurungan ni biasanya berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seterusnya punca kemurungan. Kemurungan ni berpunca daripada perubahan kimia dalam otak iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia, neurotransmitter, serotonin dan neuropine. Itu dia punya saintifik dia lah. Seterusnya bakal keturunan. Seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah mengidapinya. Maksudnya jika seseorang tu lahir daripada keluarga yang sering menghadapi kemurungan, kemungkinan dia juga akan mengalami kemurungan. Maksudnya mudah untuk mengalami kemurungan lah jika terdapat sesuatu masalah. Seterusnya persekitaran. Peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga sosial. Yalah, persekitaran pun boleh mendorong seseorang kepada masalah kemurungan ni. Ubat-ubatan, sesetengah jenis ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut dihentikan. Ni kira macam dadah jugalah, sebab ni mungkin dadah yang dia jadi overdose sebab dia terlampau banyak dia punya itu kan. Seterusnya penyakit-penyakit lain. Seseorang yang berpenyakit lain seperti gangguan fungsi thyroid hypothyroidism boleh menyebabkan kemurungan. Seterusnya, faktor kedua iaitu gaya komunikasi keluarga. Sentuhan seperti ciuman dan pelukan kepada anak sebenarnya menjadi satu terapi kerana tahu mereka disayangi dan dihargai oleh ibu bapa bagi remaja yang mengalami kemurungan. So kat sini kita dapat tahu yang keluarga ni memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah kemurungan yang dihadapi oleh anak mereka. Manakala untuk warga emas pula adalah dengan memberikan dorongan dan sokongan daripada ahli keluarga itu sendiri, di samping membawa individu-individu sebegini kepada golongan pakar seperti kaunselor atau pakar motivasi. Seterusnya,
Faktor ketiga, tekanan kerja. Tekanan kerja dapat dirasai oleh setiap individu sama ada sebagai pelajar di sekolah ataupun pekerja di tempat kerja dengan diberikan lambakan kerja di sekolah atau tempat kerja maupun di rumah. Ni sebagai contoh, pada tahun lepas ada seorang pelajar sekolah rendah bunuh diri kerana setelah dikenal pasti apa punca kematian, dia pelajar tersebut bunuh diri kerana stres dengan lambakan kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. So itu pun boleh menjadi faktor kepada seseorang untuk membunuh diri. Okay, selain itu, pengaruh aplikasi permainan video atau faktor kemurungan adalah antara perkara yang mampu mendorong seseorang untuk membunuh diri. Adapun semasa mengalami tekanan, minda kita seolah-olah diprogramkan supaya hanya melihat dan memikirkan kepada perkara yang negatif saja. Okay, itu saja. Seterusnya. Okay, seterusnya jenis-jenis bunuh diri. Jenis-jenis bunuh diri ni ada 4 jenis. Yang pertama egoistik, altruistik, anomik dengan fatalistik. Bagi egoistik, bunuh diri jenis ini adalah bunuh diri yang terjadi kerana masyarakat mempunyai sifat individualistik yang tinggi. Ini akan menyebabkan kurangnya interaksi sesama masyarakat. Oleh itu, si pelaku tidak mempunyai hubungan yang kukuh dengan sesiapa. Dan mereka ni mempunyai ikatan sosial yang sangat rendah. Mereka juga menganggap bahawa diri mereka lebih penting daripada masyarakat lain. Seterusnya bunuh diri altruistik. Bunuh diri jenis ini dia bertentangan dengan bunuh diri egoistik. Bunuh diri jenis altruistik ni berlaku apabila terdapat masyarakat yang mempunyai ikatan kukuh sesama mereka. Tapi dia tak terhad kepada antara mereka sahaja. Dia ikatan terhadap keluarga, agama, pemerintah dan negara. Kebanyakan daripada mereka ni, yang bunuh diri ni disebabkan ikatan mereka dengan agama dan negara. Menurut bunuh diri yang jenis egoistik dengan altruistik ni, dia ada kaitan tau. Menurut penerangan yang dulu tadi yang saya terangkan, dia ada satu persamaan iaitu dia melibatkan integrasi sosial sesebuah masyarakat. Sesebuah masyarakat diintegrasikan apabila mereka berkongsi kepercayaan, minat, sentimen dan penumpuan matlamat yang sama sesama mereka. Integrasi ini akan meningkat apabila ahli-ahli dalam sesebuah masyarakat tersebut mempunyai ikatan yang kukuh dan stabil. Seterusnya jenis yang ketiga, bunuh diri anomik. Bunuh diri jenis ini dia berlaku terhadap mereka yang mempunyai tahap peraturan yang rendah sehingga kan mereka tidak mampu mengawal tingkah laku sesuatu kelompok. Contohnya kat sini kan sekarang kan kita ada norma baru kan yang berlaku kat negara kita ni atau dikenali sebagai new norm. Dan kita sepatutnya rakyat Malaysia kena patuh arahan tu, tapi masih ada terdapat yang tak patuh lah. So jadinya dia akan menjadikan satu pertembungan sebab sepatutnya kita kena ikut tapi ramai lagi daripada kalangan kita yang tak ikut. So benda ni akan menjadikan pertembungan dan dia akan menyebabkan tak seimbang dan keseimbangan inilah yang menjadi punca kadar bunuh diri itu meningkat. Lepas tu yang terakhir, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik ni dia terjadi kepada kalangan masyarakat yang mempunyai tahap peraturan yang tinggi. Ini akan menyebabkan setengah masyarakat tidak dapat memotivasikan diri kerana terikat dengan disiplin yang sangat ketat. Oleh itu, kebanyakan mereka yang menjadi mangsa, si pelaku, akan menganggap kesemua yang terjadi dalam hidup mereka adalah takdir. Tambahan pula ianya merupakan takdir yang tidak diingini oleh mereka. Oleh itu, mereka sanggup bunuh diri daripada melalui jalan hidup atau takdir hidup mereka. Berdasarkan yang nombor 3 dengan nombor 4 tu, anomik dengan fatalistik, dia pun ada satu persamaan juga. Iaitu dia berpunca melalui peraturan masyarakat yang berubah-ubah. Masyarakat diregulasikan sehingga ia dapat mengawal emosi dan meningkatkan motivasi individu dalam sesebuah masyarakat. Okay, dah.
Seterusnya, penyelesaian isu bunuh diri menurut undang-undang dan pendekatan daripada dua agama. Dari sudut undang-undang Malaysia, seseorang yang sudah meninggal dunia tidak boleh dikenakan apa-apa hukuman sebab dia dah mati, jadi tak boleh kenakan hukuman pesalah yang bunuh diri lah. Namun, terdapat undang-undang berkenaan cubaan membunuh diri. Dalam Seksyen 309 Kanun Keseksaan, seseorang yang cuba membunuh diri boleh dikenakan penjara maksimum 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kira-kira 356 kes bunuh diri meliputi semua kaum dilaporkan dari tahun 2014 hingga Jun 2019. Namun begitu, banyak desakan telah dikemukakan pelbagai pihak untuk memasukkan undang-undang tersebut. Maksudnya pihak nak masukkan hukuman tentang cubaan membunuh diri. Ini kerana hukuman memberi kesan yang lebih buruk kepada mangsa yang cuba membunuh diri. Kerana keinginan membunuh diri berkait rapat dengan tekanan mental. Mangsa yang cuba membunuh diri seharusnya diberi rawatan, bukannya hukuman. Oleh yang demikian, kajian yang mendalam untuk membuat pindaan atau mansuh undang-undang tersebut sedang diusahakan. Okey, seterusnya, bunuh diri mengikut agama Islam. Islam amat mementingkan nyawa setiap penganutnya dan ianya termasuk 5 kepentingan yang utama dalam agama Islam. Mengambil nyawa manusia yang merdeka iaitu bebas merupakan satu kesalahan yang besar sama ada nyawa orang lain atau nyawa sendiri. Terdapat dalil yang jelas daripada Al-Quran dan disokong dengan hadis yang sahih. Maksudnya terdapat dalil yang jelas dalam agama Islam tentang haramnya membunuh diri. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, nyawa manusia itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kerana dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Begitu juga dengan anggota badan dan sel-sel tubuh manusia. Okey, seterusnya, diri seseorang manusia merupakan amanah dari Allah dan wajib dipelihara. Seseorang Muslim tidak boleh bertindak sesuka hati sama ada membunuh atau mencederakan diri sendiri. Sebab diri sendiri ini bukan milik kita, milik Allah. Jadi tak boleh sesuka hati kita nak cederakan atau bunuh diri. Okey. Islam menyuruh umatnya agar mempunyai kekuatan fizikal dan mental yang kuat dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan dan redha dengan segala ketentuan. Manusia dijadikan untuk berjuang, bukan untuk mengundur diri dari medan pertempuran, termasuk dalam ujian kehidupan semula. Okey, seterusnya, keimanan menjadi benteng dan senjata yang kukuh buat penganut agama Islam dalam menghadapi ujian dan cabaran kehidupan. Umat Islam perlu meningkatkan keimanan, perbaiki peribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Walau sebesar mana mehnah dan tribulasi yang dihadapi, perlulah didahului dengan sabar dan solat serta amalan-amalan kebaikan. Ini bertepatan dengan dalil pada surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, yang bermaksud dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Kesimpulannya, menurut agama Islam, bunuh diri merupakan suatu kesalahan besar dan menyalahi etika dalam Islam. Individu yang cuba mengambil jalan pintas dengan membunuh diri hakikatnya menempah satu beban yang lebih berat di akhirat. Sebab terdapat satu hadis yang mengatakan orang yang bunuh diri ini dia akan kekal dalam neraka. Itu saja daripada agama Islam. Seterusnya, bunuh diri mengikut agama Buddha. Faktor bunuh diri mengikut sang Buddha ialah disebabkan oleh ketidakseimbangan fikiran. Orang sekeliling dan perkara-perkara lain akan menyebabkan seseorang rasa rendah diri, mudah kecewa dan putus asa. Menurut Buddhism Pancasila, bunuh diri merupakan pelanggaran ajaran yang pertama, iaitu membunuh. Membunuh bukan sahaja terhadap orang lain atau makhluk lain, tetapi juga terhadap diri sendiri, iaitu membunuh diri. Seseorang yang membunuh diri dibangkitkan di alam yang lebih rendah seperti yang tercatat pada petikan Jataka Atakata, iaitu makhluk yang membunuh diri dengan senjata, minum racun, menggantung leher, terjun ke tebing berdasarkan kemarahan akan dilahirkan semula di alam neraka dan dunia rendah yang lain. Petikan ini dapat disimpulkan bahawa seseorang itu dibangkitkan semula adalah berdasarkan niat seseorang itu sebelum dia mati. Oleh itu, bunuh diri merupakan bunuh diri akan menyebabkan seseorang itu dibangkitkan di alam yang lebih rendah.
Terusnya. Seterusnya kesimpulan yang terakhir. Jadi dapat kita simpulkan daripada isu bunuh diri ni adalah bunuh diri ni adalah perbuatan untuk menamatkan atau menghilangkan nyawa diri sendiri. Ianya juga boleh dilakukan dengan berbagai cara, dengan cara fizikal luaran, dalaman atau kedua-duanya sekali. Contoh cara luaran ialah membakar diri sendiri atau cara dalaman dengan menyuntik racun ke dalam badan sendiri. Jadi penyebab penamatannya ni biasanya sebab dia enggan berhadapan dengan sesuatu perkara yang tidak dapat ditangani. Kejadian membunuh diri ni biasanya berlaku pada mereka yang menghadapi tekanan sama ada dari segi mental atau fizikal. Sebab itulah mereka akan bertindak di luar pemikiran akal yang waras. Jadi yang selalunya berlaku kepada individu yang bermasalah seperti masalah dalam keluarga, putus cinta dan sebagainya. Bagi semua agama, bunuh diri ni dianggap tidak baik. Malah dalam Islam, membunuh diri adalah satu dosa besar. Manakala menurut agama Buddha, membunuh diri merupakan pelanggaran agama dan suatu tindakan yang bodoh kerana menghancurkan nyawa sendiri. Oleh itu, langkah-langkah kesedaran perlu dilakukan untuk mereka agar kaedah yang diambil tidak menjurus kepada kemusnahan dan tingkah laku berisiko tinggi serta berbahaya. Jadi sistem sokongan dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam menangani seringnya tidur bagi mencegah atau membunuh. Sekian saja laporan daripada kumpulan 10 tentang isu bunuh diri daripada pandangan agama Islam dan agama Buddha. Sekian, terima kasih.